بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan limpah kurniaan yang diberikan Allah kepada kita semua, kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pembahasan berkenaan dengan tazkiyatun nafs, iaitulah membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masaidis Syaitan, menyelamatkan hati daripada tipu daya syaitan, yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Baik, jadi kita sambung pada masih lagi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah nak menjelaskan kepada kita berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Baik, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa min dhalika qawluhu ta'ala asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Dan sama seperti dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan menjanjikan kefakiran. Syaitanu ya'idukumul faqra, menjanjikan kepada kamu akan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kepada kamu untuk melakukan perkara-perkara yang fahsya, perkara yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah, sedangkan Allah menjanjikan keampunan daripadanya dan juga kurniaan kepada kamu semua. Baik. Qila ya'idukumul faqra. Baik, dikatakan yang dimaksudkan dengan ya'idukumul faqra. Dikata para ulama, yukhawwifukum bih. Jadi apa maksud syaitan menjanjikan kefakiran? Kalau kita terjemah harfi, ya'idukumul faqra, kita kata menjanjikan kefakiran. So kita tak faham lagi apa menjanjikan kefakiran ni. Dia menjanjikan kita kefakiran. Kalau kita faham, kita kata dengan bergantung dengan translation by word tu, harfi tu kita tak nampak. Sebab tu perlukan tafsir. Perlukan tafsir. Maknanya iaitulah apa? Yukhawwifukum bih. Itu makna ya'idukum. Ai takhwif. Iaitulah menakut-nakutkan. Syaitan menakut-nakutkan kalian dengannya. Yang ini dengan kefakiran. Syaitanlah yang menimbulkan kebimbangan dan rasa takut seorang itu terhadap kefakiran. Yaqul in anfaqtum amwalakum iftaqartum. Dia bisikkan kepada kita dengan nada yang menakut-nakutkan, nada yang mendatangkan kebimbangan, ketakutan, kerisauan. Dia kata apa? Kalau kamu menginfakkan harta benda kamu, maka kamu akan menjadi fakir. Ini datang dalam tafsir para ulama ketika mentafsirkan ayat asy-syaitanu ya'idukumul faqra, ay yukhawwifukum bih. Syaitan menimbulkan rasa takut kepada kamu terhadap kefakiran. Maknanya in anfaqtum amwalakum iftaqartum. Yaqul, dia kata, syaitan yang datangkan perasaan, dia yang datangkan bisikan, waswas dan bisikan, in anfaqtum, kalau kamu infakkan harta benda kamu, amwalakum iftaqartum, kamu akan jadi fakir. Baik. Kemudian, wa ya'murukum bil fahsya. Qalu yal bukhlu fi hadzal mawdi'i khassah. Dan dia memerintahkan kepada kamu untuk melakukan perbuatan yang keji, fahsya. Al-fahsya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qalu, yakni ulama mengatakan, yal bukhlu fi hadzal mawdi'i khassah. Dalam ayat ini yang khusus berkenaan dengan al-fahsya itu
dimaksudkan secara khusus al-fahsya, iaitulah kebakhilan. Baik. Maknanya ayat ini kalau kita tengok balik, syaitan dia menimbulkan rasa takut, menakut-nakutkan kita terhadap kefakiran. Kalau kita infakkan harta benda, harta kita akan sedikit, kita akan jadi fakir juga. Jadi itu dia punya bisikan dia, hasutan dia, godaan dia. Itu yang dimaksudkan dengan janji. Wa ya'murukum bil fahsya, maknanya dia memerintahkan kamu untuk berlaku bakhil atau untuk menjadi bakhil. Fahsya maksudnya kat sini, kata Imam Ibn Qayyim, al-bukhl fi hadzal mawdi' khassah. Maksudnya kalau kita ambil pada tafsir yang khusus, maksud khusus kat sini, kita tengok siap ayat, dia ulama faham pada konteks ayat, fahsya di sini dia lebih khusus merujuk kepada kebakhilan. Sebab apa? Sebab kaitannya sangat jelas dan sangat terzahir. Apabila seseorang itu dia takut untuk menginfakkan harta bendanya kerana takutkan kefakiran, maka dia akan melahirkan perasaan ataupun maka menatijahkan kebakhilan. So dia kata, sebab tu Imam Ibn Qayyim kata di sini, hiyal bukhlu fi hadha al-mawdi'il khassah. Dia merujuk kepada kebakhilan. Baik. Wa yudhkaru an muqatil wal kalbi kullu fahsya'in fil Qur'an fahiya zina illa fi hadzal mawdi' fa innaha al-bukhlu. Baik. Disebutkan daripada muqatil al-kalbi. Muqatil al-kalbi, iaitulah apa? Kullu fahsya' fil Qur'an fahiya zina illa fi hadzal mawdi' fa innaha al-bukhl. Ini kaedah. Setiap perkataan fahsya' yang ada di dalam Al-Quran, contohnya macam inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, contoh kan. Baik. Dan semua ayat yang ada perkataan fahsya', semuanya adalah bermaksud zina. Ini kaedah. Maknanya ini kaedah yang kita kena pegang. Setiap ayat yang ada di dalamnya al-fahsya' di dalam Al-Quran, maka ianya adalah apa? Merujuk kepada zina. Kecuali dalam ayat ini. Kecuali dalam ayat ini. Illa fi hadzal mawdi' fa innaha al-bukhl. Karena dalam ayat ini ia merujuk kepada kebakhilan. So dalam Al-Quran ada beberapa ayat cerita tentang fahsya' ni. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 90 kan, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ayat yang selalu kita dengar kat dalam khutbah Jumaat. Kan? Allah memerintahkan kamu dengan apa dia kita kata apa? Untuk berlaku adil. Dan melakukan ihsan dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat. Dan melarang daripada perbuatan yang fahsya', perbuatan keji. Fahsya' kat sini zina. Wal munkar, dan perbuatan munkar. Wal baghi, yakni kezaliman, melampaui batas. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu satu contoh kan. Baik, dalam dalam satu lagi ayat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya solat itu menegah daripada perbuatan keji, fahsya', yakni zina. Wal munkar, dan perbuatan kemungkaran. Wala zikrullahi akbar. Dan mengingati Allah tu benar-benarlah itu yang besar. Baik. Yang paling besar. Baik, tapi dalam ayat ini, dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 268, ianya merujuk kepada apa? Kebakhilan. Ni ingat kaedah. Siapa yang sebut kaedah ni? Muqatil al-Kalbi. Baik. Was-sawabu. Baik. Jadi ini kita kata macam mana ini antara kaedah yang Imam Ibn Qayyim sebutkan daripada ulama tafsir ni sangat bermanfaat untuk kita nak mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. So kita ingatlah, bila dah ingat satu kaedah ni, kita jumpa ayat mana lagi yang cerita pasal fahsya', kita tahu dah maknanya zina. Kecuali ayat ini dia lebih khusus merujuk kepada kebakhilan.
Sebab apa? Sebab apa dia jadi kebatilan kat sini? Sebab apa dia tak ditafsirkan dengan zina juga? Sebab apa? Sebab kita dah sebut tadi, kerana yang pertama sudah tentulah apa kita katakan, sebab ulama tafsir, ulama salaf tafsirkan dengan kebakhilan lebih khusus kat sini. Ayat yang lain maksudnya zina. Tetapi kita kena faham. Kita jangan salah faham dan kena faham betul-betul. Bukan bermaksud bila kita kata kita pegang kaedah ni, maknanya ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 268 tu tak bermaksud zina. Bukan bermakna tidak termasuk di dalamnya makna zina. Tidak. Kita kena faham. Tetapi yang dimaksudkan dengan ayat itu khusus merujuk kepada kebakhilan. Tetapi adakah kita kata kalau orang tafsir, orang faham ayat itu adalah zina, bukan setakat bakhil saja, bahkan zina pun termasuk? Salah tak? Jawapannya tak salah. Sebab kita kena faham ayat itu adalah ayat yang umum. Dia ayat yang umum. So kaedah ini kita kata disentuh oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, menjelaskan tentang kalau ada ayat yang dia umum, kemudian ditafsirkan dengan khusus, lalu ditafsirkan semula dengan umum, kita nak ambil yang mana? Ambil yang umum. Kerana bila kita ambil yang umum, yang khusus pun masuk dalam umum. Yang khusus tu pun masuk dalam umum. Maknanya di sini, bila kita baca ayat ni, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi kita baca al-fahsya di sini, kita kata secara umumnya ayat ini merangkumi semua jenis perkara yang keji. Fahsya, termasuk zina. Tetapi lebih khusus di sini merujuk kepada kebakhilan. Kenapa? Kerana datang dalam kaedah yang disebutkan oleh Muqatil dan Al-Kalbi, semua perkara yang keji di dalam Al-Quran adalah zina, kecuali tempat ini dia merujuk kepada kebakhilan lebih khusus. Tetapi kita tengok apa Imam Ibn Qayyim kata, was-sawabu anna al-fahsya ala babiha wa hiya kullu fahishah. فهي صفة لموصوف محذوف فحذف موصوفها إرادة للعموم أي بالفعلة الفحشاء والخلة الفحشاء من جملتها البخل. Baik. Yang tepat, yang sahih, yang benar, yang tepat, bahawasanya perkara yang keji itu, fahsya itu ala babiha, berada di atas pintunya. Maknanya di sini dia umum. Wahya kullu fahishah, maknanya dia meliputi setiap perkara yang keji. Fahiya sifatun li mausufin mahdhuf. Dia adalah sifat yang dikata sini yang mausuf, yang disifati, yang dimaksudkan untuk menunjukkan, dimahzufkan di situ maksudnya untuk iradatan lil umum, untuk menunjukkan kepada keumuman. Maknanya dia ada mahzuh ni kat situ nak menunjukkan perbuatan kotor, fa'lah al-fahsya wal khullah fahsya. Dan kita kata perbuatan kotor dan juga sikap yang kotor atau sikap yang keji, perkara yang keji dan sikap yang keji, dan termasuklah sikap yang keji wa min jumlatiha al-bukhlu. Itu maksudnya di sini, ini yang tepat. Maknanya kita kata, kalau orang tanya kita apa maksud ayat ini al-fahsya di sini, maknanya kita kata dia adalah merujuk kepada perkara yang keji. Termasuklah perkara yang keji adalah zina. Betul tak? Dan termasuk juga perkara yang keji adalah kebakhilan. Bakhil juga adalah perkara yang keji. Jadi itu kita kata dia lebih umum lah. Maknanya kita tafsirkan dengan keumuman. Berdasarkan kita kata kata Imam Ibn Qayyim, sifatun li mausuf mahdhufin fahudhifa mausufuha iradatan lil umum. Maksudnya dihilangkan, ini kita kata dari sudut bahasa Arabnya, maksudnya kita sifat yang dipredikatkan itu kepada sesuatu yang mahdzuf, yakni terhapus. Maknanya seakan-akan kita kata asalnya dia kata wa ya'murukum bil fa'latil fahsya.
asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fa'latil fahsya atau bi khullatil fahsya. Maknanya dia seakan-akan ada takdir. Maknanya syaitan memerintahkan kamu untuk melakukan perbuatan yang keji. So perbuatan yang keji itu umum. Itu kata, itu maksud dia kata sifatun mausufin mahdhuf. Fa hudhifa mausufuha iradatan lil umum. Jadi nak bagi tahu dia nak merujuk kepada keumuman. Maknanya merangkumi perkara yang keji itu, merangkumi zina, merangkumi juga kebakhilan. Jadi ini lebih tepatlah. Sebabnya kita kata banyak ada orang yang dia takut kefakiran lalu dia terjebak dalam maksiat. Antaranya zina. Berapa ramai orang yang nasallallahu salamatan wal afiyah wal iyad billah na'udzubillahi min ghadabillah wa sakhatih, yang mereka melakukan perkara yang haram, terjebak dalam, contohnya dalam pelacuran dan sebagainya kerana mereka takut kefakiran. So kita kata asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Masuk ayat tu, maknanya termasuk dalam perbuatan keji juga adalah perkara yang lebih umum daripada kebakhilan, iaitu maksiat seperti perkara yang keji, iaitu zina. Nampak? Berapa sampai kita tengok ayat ini membenar, ayat ini kita ada dibuktikan lagi dengan realiti yang kita lihat. Cuba kita tengok di negara-negara negara-negara kufar, yang mana industri pelacuran itu dihalalkan, apa kita kata dijadikan sebagai industri yang sah. Dan ternyata terbukti, maksudnya terbukti pada kita apa yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra, syaitan yang menakut-nakutkan kamu akan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan dia memerintahkan kamu untuk melakukan perkara yang keji. Termasuklah perkara yang keji adalah zina. Baik. Kemudian kita katakan juga tadi kebakhilan, yang lebih khusus iaitulah kebakhilan. Maknanya balik pada tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim pada awal tadi, syaitan takutkan kita untuk infak. Takutkan kita untuk infak. Jangan kamu infak. Kalau kamu infak, in anfaqtum amwalakum iftaqartum. Kalau kamu infak harta benda kamu, maka kamu akan jadi fakir. Harta kamu akan berkurang. Ini syaitan yang punya kerja. Dia yang hasud. Jadi kita kata maksud tu lebih umum lah. Baik. فذكر سبحانه وعد الشيطان وأمره يأمر بالشر ويخوف من فعل الخير. وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له irtakabaha. Baik, dan inilah kita katakan Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini berkenaan dengan janji dan juga perintah syaitan. Janji maksudnya ketakutan yang didatangkan oleh syaitan. Syaitan memerintahkan mereka melakukan kejahatan dan menakut-nakutkan mereka daripada melakukan kebaikan. Cuba tengok orang yang terjebak dalam maksiat dan pelanggaran, perkara yang keji. Syaitan datang, dia kata, kalau kamu nak kaya, kamu kena buat macam ni. Kalau kamu nak kaya, kamu main judi. Nampak? Dia datang. Barulah kamu boleh hidup mewah, kamu kena main judi. Itu syaitan. Syaitan. Kalau kamu nak kaya, kamu kena tak apa, kamu buat je benda-benda yang Allah tak suka ni. Tak apa. Tak ada masalah. Yang penting kamu jadi diri kamu. Syaitan datang. Jadi terjebaklah dalam perkara yang keji, perkara yang mungkar. Nampak? Dia buka sedikit demi sedikit. Kata, kamu ni cantik sebenarnya. Jadi kamu kalau tak sepatutnya kamu manfaatkan sepatutnya kamu manfaatkan tubuh badan kamu tu untuk dipertontonkan pada orang lain. Dan kamu akan dapat manfaat, kamu akan dapat duit, kamu akan dapat jadi kaya. Nampak? Syaitan datang. Kamu akan jadi popular, kamu akan jadi gini. Lalu dia pun terjebak. Nampak? Jadi ini kita kata apa? Adalah apa? Fahsya.
Iaitulah syaitan menakut-nakutkan dengan kebaikan atau menakut-nakutkan mereka daripada kefakiran, termasuklah juga dia menakut-nakutkan kita, menakut-nakutkan manusia dengan perkara-perkara yang apa kita kata yang dijanjikan, yang dijanjikan. Dia kata kalau kamu tak buat macam ni, kamu akan miskin. Kalau kamu tak apa dia buat macam ni, kamu akan fakir. Kalau kamu infakkan harta benda kamu akan fakir. Dalam kebaikan dia akan takutkan, dalam maksiat pun dia akan menggalakkan lagi. Baik. Kemudian wasamma subhanahu takhwifahu. Dia saya tu kata sini fa innahu idza khawafu min al-fi'li al-khair tarakahu. Jadi syaitan ni dia akan bila dia takut-takutkan kita untuk buat perkara baik sehingga menyebabkan orang itu akan tinggalkan perkara kebaikan. Dia kata tak payahlah lagi tutup aurat ni. Muda lagi, dia kata. Muda lagi kan. Dia kata tak apa lagi, enjoy dulu hidup ni kan. Enjoy dulu, tak payahlah tutup aurat ni lagi, lambat lagi. Kalau orang tanya bila nak tutup aurat, kata je apa, belum sampai seru. Dia lah bagi idea tu. Yang selalu kita dengar orang yang bagi alasan kenapa tak tutup aurat, kenapa tak mau berhijab, kenapa tak mau tutup aurat dengan sempurna, belum sampai seru. Syaitan lah yang bagi jawapan tu. Kan? Khawafahu min fi'lil khair tarakahu. Dia yang menakut-nakutkan untuk seseorang itu untuk buat kebaikan, lalu sehingga dia meninggalkan kebaikan atau dia menangguhkan dan meninggalkan kebaikan. Nampak? Sebab apa kamu tak tutup aurat lagi? Dia kata saya belum dapat seru. Saya belum sampai seru. Ataupun dia kata tunggulah, saya nak berubah ni dia tak boleh drastik. Saya kena ikhlas dulu. Pula dah. Semua tu idea syaitan. Idea syaitan. Dan sesiapa yang bila dia telah mendapat kebenaran, dia telah jelas kepadanya kebenaran, telah dinasihati, telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taufik, dan telah dibantu dengan penjelasan, taufik hidayatul bayan, dari sudut petunjuk, dari sudut penjelasan dah sampai padanya, maka orang itu hakikatnya kalau dia ikut, maka dia telah mendapat petunjuk dan dia telah memilih jalan petunjuk. Tetapi sesiapa yang sudah sampai padanya kebenaran tetapi dia masih lagi bagi alasan, walaupun alasan tu nampak macam masuk akal lah, nampak lah pada awalnya nampak macam betul lah, orang yang tak faham dia kata betul lah juga kan, takkan kita nak paksa dia, kita tak boleh paksa. Ya betul, memang kita tak paksa, tetapi dengan alasan dia tu, dia bagi alasan belum sampai seru. Saya tak mau buat lagi sebab saya takut saya jadi riak. Saya tak mau buat lagi, saya belum sampai lagi keikhlasan dalam hati saya. Tak boleh kan. Kita kata itu sebenarnya adalah kesombongan. Itu apa yang dia cakapkan itu, bila dia menolak kebenaran, maka itulah kesombongan. Kerana Nabi SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nampak? Dia tak semestinya dia meremehkan manusia itu dengan dia kata engkau ni apa ni nasihat kat aku, engkau ni lebih rendah kedudukan. Tak semestinya. Boleh jadi itu maksud dia. Itu termasuk, itu memang jelas lah. Tapi boleh jadi juga dia kata yalah saya ni belum bersedia, kamu tak apalah, kamu tu macam ni, kamu ni macam tu. Itu juga termasuk meremehkan. Dia meremehkan ihtiqar ni, dia tak semestinya dengan merendahkan. Dia boleh jadi dia menolak kebenaran, kemudian dia meremehkan manusia tu, maknanya dia meremehkan nasihat yang disampaikan. So dia kata, kamu ni tak apalah, kamu ni dah banyak ilmu kan, saya belum lagi. Itu termasuk meremehkan bila dia bagi alasan untuk menolak kebenaran. Sebab itu hati-hati dengan al-kibr, dengan sombong, dengan kesombongan ni. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah perasaan kibr, yakni perasaan sombong. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah salamata wal afiyah. Kita minta lindung kepada Allah daripada perasaan sombong tadi. Baik. Wasamma ini kata wa idza amarahu bil fahsya wa zayyanaha lahu irtakabaha. Nampak? Bila syaitan memerintahkannya untuk buat perkara yang keji, dan syaitan tak semata-mata memerintahkan, bahkan syaitan menghiaskan lagi.
kepadanya akan perbuatan yang keji tersebut. Irtakabaha, lalu dia pun terjerumuslah. Kan? Jadi syaitan kata kat dia, belum sampai seru lagi kamu nak tutup aurat ni, kan? Kamu masih muda, kan? Jadi kamu masih lagi ada masa depan yang panjang, kamu masih lagi boleh memanfaatkan kecantikan diri kamu. Apa salahnya kamu masuk dulu pertandingan Ratu Cantik, kamu masuk dulu, kamu jadi model ke, sini barulah kamu kutip duit dulu, kamu dapat duit dulu, barulah lepas tu kamu nak bertaubat. Syaitan dia bagi macam tu. Dia tak akan cakap kamu buat jadilah buat selama-lamanya. Tak, dia akan zayyanahalah, dia akan hiaskan. Dia akan hiaskan. Antaranya kita bincang sebelum ni kan, ditangguhkan, dia berikan kita penangguhan. Maksudnya dia datangkan sikap suka bertangguh. Kita dah sebut sebelum ni, saufa atub, saufa aslam, saufa atlubal ilm, saufa astur aurati, aku akan tutup nanti aurat aku, nantilah dah tiba waktunya nanti. Dia syaitan datang tu. Bila datang penangguhan, bila datang kita ni nak bertangguh dalam buat kebaikan, siapa yang hiaskan benda tu? Syaitan. Itu yang jadi dia keluar, saya belum dapat seru lagi nak pakai tudung, saya belum seru lagi nak tutup aurat, belum dapat seru tu, zayyanaha lahu wa irtakabaha, lalu dia pun terjerumuslah, tetap berada dalam perkara yang keji. Nampak? Sebab itu ini kita kata kena lawan, kan? Kena lawan, kan? Tapi masalahnya hari ini, dia bukan masalah lawan tak lawan, masalahnya sekarang macam susah bila seseorang itu sudah dikelilingi dengan orang yang rosak akidahnya, rosak keimanannya, apatah lagi dengan tersebarnya bid'ah irja'. Ini golongan murji'ah, ini paling bahaya. Yang mana golongan murji'ah hari ini dia tak bagi motivasi untuk seseorang meninggalkan maksiat. Dia hanya memfokuskan untuk memberi motivasi orang buat benda baik. Ini selalunya bentuk irja' zaman sekarang. Irja' zaman sekarang ni, irja' ni maknanya apa? Irja', golongan murji'ah ni secara umumnya adalah golongan yang mengeluarkan amalan daripada penamaan iman. Orang yang tak kata amalan ni termasuk daripada iman. Orang yang mengeluarkan amalan daripada iman. So, apa dia punya contohnya? Contohnya, buatlah maksiat macam mana pun Allah sayang. So kita baru-baru ni ada orang share, ada orang tunjukkan satu video ataupun satu gambar, tak salah, ada orang share. Kita geleng kepala kan. Dia kata dia tunjuklah, ada orang tu dia tunjuk motor besar macam mana dah, motor ke kereta besar ke apa kan. Kemudian dia tulis caption, dia tulis kat situ biar sombong pun yang penting Allah sayang. Tak apalah kalau nak sombong pun yang penting Allah sayang. Siapa yang ajar ni? Siapa yang ajar tak apalah sombong sekalipun, yang penting Allah sayang? Siapa ajar ni? Siapa ajar kita cakap yang tak apalah buat maksiat sekalipun, yang penting Allah sayang? Siapa ajar? Macam tu maknanya. Makna bila kita kata tak apalah sombong pun tak apa, yang penting Allah sayang. Apa? Siapa ajar ni? Nabi mana ajar ni? Nabi mana yang ajar kita supaya kita sombong? Rasul mana yang ajar kita ni supaya bersikap sombong? Bahkan Nabi SAW sebut sombong ni apa? Takkan masuk syurga. Walau sebesar darah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Takkan masuk syurga, Nabi kata, orang yang ada sebesar darah perasaan sombong. Tiba-tiba dia tulis caption, dia kata biar sombong asal Allah sayang. Siapa ni? Siapa ajar? Inilah kita kata rosaknya kefahaman segelintir masyarakat yang kita bimbang dan kita tengok hari ini. Kenapa maksiat dan kemungkaran tu tak susah untuk dijauhi, dinormalisasikan kerana tersebarnya bid'ah irja', golongan murji'ah, yang mana mereka mengeluarkan amalan daripada penamaan iman. Sebab tu orang, ciri-ciri golongan murji'ah ni senang. Dia meringan dan meremeh-remehkan maksiat. Dia tak anggap maksiat tu mengundang kemurkaan Allah. Sebab tu kita tengok dulu kan, ada orang tu dia buat sesi
sesi confess depan suami isteri, depan orang ramai, confess dosa masing-masing. Kan? Nampak tak macam mana? Kemudian, yalah, dia selalu kita pun makruf, orang macam ni dia selalu akan datang, dia hanya dakwah, dia hanya suruh buat benda baik. Macam tadilah, buatlah apa pun yang penting Allah sayang. Ini sebenarnya adalah ciri-ciri murji'ah, dan termasuklah murji'ah dalam kita kata golongan yang termasuk dalam kategori murji'ah adalah orang Kristian. Orang Kristian murji'ah. Sebab mereka mengeluarkan amalan daripada penamaan. Sebab itu kalau kita tengok orang Kristian, buatlah maksiat macam mana sekalipun, yang penting kalau dia confess depan paderi, dia akan diampunkan dosa dia. Dia buatlah macam mana sekalipun, dia buat maksiat ke, dia berzina ke, dia main judi ke, yang penting belief. Yang penting dia percaya Jesus Christ is your savior, Jesus Christ is your Lord. Habis. Akan terhapus dosa-dosa, dia akan masuk syurga. Ini kita kata. So kena hati-hati. Jangan kita ingat semua orang yang pakai kopiah, yang dia berdakwah, menangis-nangis, yang ada janggut dan sebagainya menangis-nangis, yang suruh sayang-sayang, cinta-cinta, sayang-sayang, kita ingat semuanya ajar agama yang betul. Bahkan kita takut dan kita bimbang mereka telah terjebak dalam bid'ah murji'ah, bid'ah irja' yang memang hari ini kita katakan dia tak ada batasan lah. Tak ada batasan dah. Sebab dia dah tersebar. Dan orang anggap benda ni sebagai ringan. Nampak? Sebab itu kalau kita tengok balik, ini yang kita takut dan kita bimbang. Sebab dah tak ada rasa takut dah dengan maksiat. Maknanya dia meremehkan maksiat. Buatlah apa pun macam tadi kan. Sombong pun tak apa, yang penting Allah sayang. Apa ni? Siapa ajar? Sombong tu sendiri adalah maksiat. Sombong tu sendiri adalah maksiat yang Allah Ta'ala jadikan maksiat pertama yang menjadi sebab iblis itu dikeluarkan Allah daripada syurga dan dilaknat oleh Allah SWT disebabkan sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah sebut dia enggan dan sombong. Sifat sombong ni bukan sifat yang baik, sifat iblis. Sifat iblis. Tiba-tiba kita sombong, tak apa, yang penting biarlah sombong, yang penting Allah sayang. Kalau sombong pun tak apa, yang penting Allah sayang. So ini kita kata sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan golongan irja', murji'ah jugalah yang akan bawa slogan-slogan kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang, sehingga mereka menafikan al-khawf. Al-khawf, yakni konsep yang paling penting iaitu dalam takut dan tidak merasa aman daripada azab Allah. Sedangkan para nabi dan rasul, mereka diutuskan dengan sempurna, membawa ajaran agama ini dengan sempurna. Mereka tak bawa hanya dengan untuk memberi khabar gembira. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Pada mulanya manusia itu adalah umat yang satu, umat yang menurut tauhid, umat yang menurut agama Allah. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin. Dalam tafsir Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, maksudnya setelah mereka jadi satu, mereka berselisih. Kana an-nasu ummatan wahidah fakhtalafu atau thumma ikhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Maka Allah mengutuskan kepada mereka nabi-nabi. Faba'atha Allahu an-nabiyyin. Apa tugas nabi-nabi? Mubasysyirin wa mundhirin. Tugas nabi-nabi adalah memberi khabar gembira dan juga memberi amaran. Mubasysyirin wa mundhirin. Dia tak cukup hanya bagi khabar gembira saja. Dia tak cukup hanya bagi khabar gembira sahaja. Dia mesti kena apa? Memberi khabar gembira dan juga memberikan amaran. Memberi khabar gembira akan syurga Allah bagi orang yang taat, dan memberi amaran bagi orang yang bermaksiat dan juga melanggar perintah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, iaitulah khabar gembira. Pembawa khabar gembira.
wa nadhira, dan juga pemberi amaran. Jadi kita kata tugas dan tanggungjawab para nabi dan rasul dan pengikut mereka adalah memberikan khabar gembira dan juga memberi amaran. Kalau seorang itu dakwah dia tidak langsung ada memberi amaran, maka ini dakwah yang cacat. Dakwah yang tak ikut ajaran Nabi. Dakwah yang cacat. Dakwah yang tidak lengkap, dakwah yang kita kata bersalahan dengan manhaj para Nabi dan Rasul. Itu dia. Cakap banyak tak ada? Kita duk tengok orang tu. Orang hari ni dia duk tengok dakwah, orang suka. Dia tengok ni, dia buat comparison pula kan. Dia kata tengok tu. Hang ni asyik baca kitab dia, tengok ustaz tu. Semua orang suka. Dia suka bagi bantuan bla 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 bla, semua orang suka. Baik, dia tak faham konsep dakwah tu sendiri. Dia faham dakwah ni semua kalau orang ramai suka, itulah betul. Tak semestinya. Boleh jadi yang ramai orang suka tu salah. Sebab itu dakwah ni dia dibina di atas dalil, dibina di atas Al-Quran dan Sunnah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah, bukan ad'u ila nafsi. Bukan mengajak kepada diriku. Bukan mengajak untuk orang taksub dan fanatik kepada aku. Bukan mengajak kepada kumpulan aku, bukan. Tetapi mengajak kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin, di atas dasar ilmu, di atas landasan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, yang aku dan juga orang-orang yang ikutku berada di atasnya. Nampak? Sebab itu kita kata hari ni masalahnya bukan orang yang nak berubah tu, bukan dia. Kebanyakan orang dia nak berubah dengan niat yang baik nak berubah, tetapi dia telah diselewengkan oleh orang-orang yang sesat tadi. Antara yang menghalang dia untuk memahami atau nak berubah tadi juga adalah apa? Disebabkan oleh adanya pemikiran-pemikiran yang songsang, antaranya adalah bid'ah irja' tadi, golongan murji'ah yang sangat banyak hari ini, wallahu musta'an, yang kita katakan tidak akan selamat melainkan orang yang dirahmati oleh Allah. Sebab tu kena menuntut ilmu, kena terus menuntut ilmu, mengaji tentang akidah, mengaji tentang tauhid, mengaji tentang iman, mengaji tentang hukum hakam syariat, mengaji tentang tafsir Al-Quran, mengaji tentang hadis, mengaji tentang tazkiyatun nafs, supaya kita tak terjebak dalam golongan yang kita katakan sebagai golongan murji'ah tadi. Baik, wasamma subhanahu takhwifahu wa'dan lintidhari alladhi khawafahu iyyahu kama yantadhiru al-maw'ud ma u'ida bihi. Baik, dinamakan di sini. Dinamakan di sini apa dia? Disebutkan di sini dinamakan apa dia dalam ayat ini takhwifahu wa'dan. Kebimbangan dan perasaan takut yang ditimbulkan oleh syaitan tadi dinamakan sebagai janji, wa'dan, ya'iduhum, atau asyaitanu ya'idukum. Ini yukhawifu. Baik, dinamakan hal tersebut apa dia kita kata sebagai janji kerana apa? Kerana lintidhari alladhi khawafahu iyyahu kama yantirul maw'ud maw'ida bihi. Kerana orang yang dijanjikan tadi, yang ditakut-takutkan itu, orang tersebut akan menunggu-nunggu perkara yang ditakut-takutkan itu, ataupun yang apa kita kata yang diucapkan ataupun dibisikkan oleh syaitan itu, seperti orang yang menunggu janji yang telah dijanjikan kepadanya. Maknanya bila syaitan kata kamu akan fakir, kamu akan miskin, kamu akan jadi gini, kamu akan apa, kamu takkan kaya, kamu akan susah kalau kamu buat macam ni, maksudnya orang yang ditakut-takutkan tadi dia akan menunggu-nunggu. Itu yang kita kata, kenapa Allah Ta'ala namakan takhwif itu dengan wa'ad, dengan Allah kata asyaitanu ya'idukum. Asalnya syaitanu yukhawifukum, ay ya'idukum bil khawf, ay takhwif. Baik, ثم ذكر سبحانه وعده على طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وهي المغفرة والفضل فالمغفرة وقاية الشر والفضل إعطاء الخير. Subhanallah. Baik. Kemudian Allah menyebutkan janjinya kepada manusia. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala tak biarkan kita ni terkontang-kanting. Allah tak biarkan kita ini terkapai-kapai mencari petunjuk. Allah Taala jelaskan kepada kita janjinya.
So Allah Ta'ala tak biarkan kita ni terus hanyut dengan janji-janji syaitan. Tetapi Allah Ta'ala utuskan Rasul. Allah Ta'ala turunkan Alkitab untuk memberikan kepada kita khabar gembira dan menjanjikan kepada kita dengan janji-janji yang benar. Iaitulah Allah menyebutkan janjinya kepada manusia. Siapa yang mentaatinya akan mendapat janji yang baik. Siapa yang melazimi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dia akan mendapat dua kelebihan. Yang pertama, al-maghfirah, keampunan. Pengampunan. Dan yang kedua, al-fadl, yakni kurniaan. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, wal-maghfiratu wiqayatus syarr. Apa maksud keampunan di sini? Allah pelihara kita daripada keburukan. Allah dinding kita, Allah jaga kita, Allah perisaikan kita dengan kebaikan untuk dilindungi kita ni daripada keburukan. Maknanya ayat ini, Allah janjikan kepada orang yang beriman, orang yang mentaati perintahnya, orang yang tak ikut syaitan tadi, orang yang menjauhi larangan dan melazimi perintah Allah, mereka akan mendapat yang pertama al-maghfirah, pengampunan. Makna pengampunan di sini wiqayatus syarr. Allah akan jaga daripada keburukan. Wiqayatus syarr. Ini Allah jaga, pelihara dia daripada keburukan. Wal fadlu i'ta'ul khair. Dan kurniaan. Apa maksud kurniaan? Maknanya Allah memberikan kebaikan. I'ta'ul khair. Yang Allah Ta'ala berikan kebaikan yang melimpah ruah. Nampak? Ini janji Allah. Baik. Dalam hadis yang disebutkan, wa fil hadithil masyhur, innal malak biqalbi ibni Adam lammatan. Inna lil malaki biqalbi ibni Adam lammah. أو لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد ولمة الشيطان إعاد الشر إعاد بالشر وتكذيب بالوعد ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر الآية. Baik. Di dalam hadis yang masyhur yang kita dah sebut, dah pernah baca kan sebelum ini, sesungguhnya kata Nabi SAW, inna lil malak biqalbi bini Adam lamah. Sesungguhnya malaikat ni dia ada bisikan pada hati manusia. Dia ada satu lamah, yakni satu cetusan, bisikan ataupun cetusan. Wali syaitan lamah. Demikian jugalah syaitan, dia ada cetusan ataupun bisikan juga. Falammatul malak i'adu bil khair wa tasdiq bil wa'di. Bisikan malaikat ataupun cetusan yang datang daripada malaikat, bisikan yang datang daripada malaikat ni adalah i'adun bil khair. Dia nak suruh kita supaya buat benda kebaikan ataupun janji dengan benda kebaikan. Wa tasdiq bil wa'di, dan membenarkan pada janji yang Allah Ta'ala telah janjikan. Ini. Kalau kita ada perasaan kita nak buat benda baik, kita rasa kita nak semangat nak buat baik, maka berdasarkan hadis ini kita kena tahu ketika itu Allah Ta'ala telah bantu kita dengan Allah datangkan malaikat untuk memberi petunjuk kepada kita untuk buat benda baik. Nampak? Walammatus syaitan i'adu bisyarri wa takdzibun bil wa'di. Ada pun bisikan syaitan, iaitulah i'adu bisyarr. Dia memberikan janji kepada keburukan dan dia mendatangkan pendustaan terhadap janji Allah. Jika orang nak buat jahat tu, dia satulah, dia ada faktor lah. Faktor yang pertama, dia sendiri. Allah dah bagi dia pilihan. Bila dia pilih nak buat benda baik, Allah akan datangkan Allah akan berikan taufik kepadanya melalui malaikat. Maka malaikatlah yang akan membisikkan kepadanya supaya bersemangat untuk buat benda baik. Nampak? Sebab itulah Nabi SAW perintahkan kita untuk jaga faktor-faktor yang boleh mengundang rahmat, iaitulah antaranya mengundang malaikat untuk dekat dengan kita, malaikat rahmat, malaikat yang untuk malaikat itu memberikan garakan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya Nabi suruh kita jaga kebersihan. Maknanya Nabi SAW suruh kita dalam keadaan yang suci, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan kita menjaga kita punya kesucian badan, pakaian, tempat tinggal, tempat kita, tempat ibadat kita dan sebagainya. Rumah kita kena jaga, jangan bagi kotor, jangan kita kata jangan dia kena bersih kan. Jangan biar najis
ada dalam rumah tu najis tu, apa najis-najis yang apa kita kata tak dibersihkan, bersihkan rumah, bersihkan pakaian, bersihkan mulut kita, gigi kita, bersihkan kita punya anggota badan, untuk kita supaya kita kita kata dapat mengundang rahmat Allah dengan kebersihan tu, kerana Allah Taala dia cintakan orang yang menyucikan diri. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang menyucikan diri. Jaga solat kita, dengan kita jaga solat kita dah jaga taharah kita, dah jaga wuduk kita, wuduk itu dan itulah yang akan mengundang datangnya malaikat ke rumah kita, baca Al-Quran kat rumah. Baik. Jadi bila nak buat kebaikan, maka malaikat akan bisikkan untuk galakkan kita untuk buat kebaikan. Ada pun orang yang buat jahat, dengan pilihan dia juga dia buat jahat, lalu Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk syaitan membisikkan kepadanya untuk menggalakkan dia untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Baik, sebab itulah daripada hadis ini, kalau kita tengok balik, Nabi SAW kemudian thumma qara'a, kemudian membaca asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan ataupun menakut-nakutkan kepada kamu terhadap kefakiran. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kalau tengok An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, dan ramai lagi daripada jalur Hannan, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Baik, panjanglah dia punya takhrij ni, kita tak baca lah. Tapi ala kulli hal, hadis ni adalah hadis yang hasan. Kalau kita tengok dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ni. Hadis ni dhaif. Tapi Imam At-Tirmidzi kata hasan gharib. Baik. Kalau kita tengok sini kejap. Sekejap kita baca kejap dia punya ni. Ya, Ibnu Hibban sahihkan. Baik, dia kat sini ada perbahasan lah. Maknanya kat sini dikatakan hadis ini mauquf kepada Ibnu Mas'ud. Yang sahihnya dia mauquf pada Ibnu Mas'ud. Tetapi kalau kita tengok dia ada riwayat lain. Riwayat lain yang lebih kurang macam sama macam dalam riwayat Tirmidzi ni ala kulli hal hasanah, hasan. Maknanya dia tak ada makna yang bercanggah dan dia ada riwayat-riwayat lain yang mengukuhkan. Baik, kita tak mau bawa lah riwayat panjang. Baik, tapi nak bagi tahu makna aja. Maknanya memang sahih lah, hadis ni sahih. Secara umumnya sahih. Sebab tu Imam Ibn Qayyim sendiri berhujah dengan hadis ni dalam datang. Pasal hadis tentang malaikat yang mendatangkan bisikan, galakkan untuk buat benda baik, dan juga syaitan. Itu benda ni makruf, benda ni makruf, dan memang riwayat-riwayat lain pun sangat banyak. Baik, kalau kita nak tengok kita nak check balik untuk kita nak menenangkan hati kita. Kalau kita check dalam kitab hadis, memang hadis ni memang sahih ataupun hasan ataupun sahih. Untuk menenangkan hati, untuk mententeramkan hati, kita check lah kan. Sebab dulu rasanya pernah check dah sebelum ni. Yang kita bahas awal-awal tu dah ada pernah kita sentuh hadis ni. Tapi tak apa, untuk manfaat ilmu. Ya, hadis dia ada dalam pertama riwayat Ibnu Qattan dalam Al-Wahmu wal-Iham. Hadis inna li syaitani lammatan wa lil malaki lammah. Hasan. Dia tengok Sahih Ibn Hibban. Kemudian Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam takhrijnya terhadap Sahih Ibn Hibban, dia kata apa? Dalam sanadnya tu ada seorang yang perawi, Atha Ibn Sa'ib, yang dia berlaku ikhtalata, wa Abu al-Ahwas Salamah bin Salim. Wa baqiya rijaluhu thiqat. Bakinya adalah perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Abdul Haq Al-Ishbili dalam Al-Ahkam As-Sughra disebut sahihul isnad. Baik. Syekh Imam At-Tirmidzi kata hasanun gharib, hasan gharib.
Syekh Al-Albani dalam syarh takhrij Mishkatul Masabih kata isnaduhu sahih. Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatul Tafsir isnaduhu sahihun. Sahih. Ibnul Qayyim bila dibawa ni kita masyhur kan? Masyhur. Maksudnya sahih lah. Baik. Ala kulli hal hadis ni sahih lah, sahih. Walaupun ada sanad dia tu ada dhaf, tetapi kalau dihimpunkan pada semua sanad, maka dan dari sudut dia kemasyhuran hadis ini dan dia tidak bercanggah dengan usul-usul dalam Islam, dalam Quran dan hadis-hadis yang lain, tidak ada percanggahan, maka dia sahih lah. Kita kata dia sahih. Baik. Sebab itulah Imam Ibn Qayyim dia berhujjah dengan hadis itu. Fal malaku wasyaitan yata'aqabani 'ala al-qalbi ta'aqubul laili wan nahar. فمن الناس ما يكون ليله أطول من نهاره وآخر بضده ومنهم ما يكون زمنه نهارا كله وآخر بضده. Baik. Dan syaitan dan malaikat itu dia silih bergantilah memberikan bisikan kepada manusia. Sebagaimana bergantinya malam dan siang. Ada orang yang malamnya lebih panjang daripada siangnya, ada yang sebaliknya. Ada yang hanya menggunakan waktu siang dan ada yang sebaliknya, ada berikutnya adalah kita kata pelbagai lah. Maknanya ada orang yang dalam keadaan siang dan malam tu, maksudnya ketika itulah datangnya silih ganti antara syaitan dan malaikat ini, bergantung dengan cara hidup kita lah. Kalau hidup kita ni dipenuhi dengan ketaatan, dipenuhi dengan perkara-perkara yang Allah SWT halalkan, tidak dihabiskan pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka malaikatlah yang akan datang. Kalau hidup kita ni dipenuhi dengan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang maksiat di dalam rumah dan sebagainya, maka syaitanlah yang akan datang untuk banyak membisikkan benda-benda yang tak baik, benda-benda yang jahat. Itulah maknanya akhir sekali dia bergantung pada kehidupan kita, bergantung pada pilihan kita. Kerana Allah dah bagi dekat kita pilihan. So macam mana kita nak pilih hidup kita ni? Adakah kita nak pilih untuk kita bersama dengan tentera-tentera Allah Ar-Rahman, ataupun kita nak bersama dengan tentera-tentera iblis, syaitan yang dilaknat oleh Allah? Baik, itu kita katakan dia akhir sekali dia bergantung pada kita, dan juga kita kata yang pertama sekali taufik daripada Allah SWT kepada hamba-Nya yang dia pilih dan dia sayangi. Baik. Sebab itu kita kena minta selalu supaya Allah SWT merahmati kita, melimpahkan rahmatnya dalam kehidupan kita dan memberikan ketetapan dan ketepatan dalam amalan kita. Baik. Kemudian yang berikutnya, faslun. وَمِنْ كَيْدِهِ لِلْإِنسَانِ أَنَّهُ يُورِدُهُ الْمَوَارِدَ الَّتِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّ فِيهَا مَنْفَعَتُهُ ثُمَّ يُصْدِرُهُ الْمَصَادِرَ التي فيها عطبه ويتخلى عنه ويسلمه ويقف ويشمت به ويضحك منه فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim, fasal yang berikut ini, Imam Ibn Qayyim nak menjelaskan kepada kita satu persatu bagaimana tipu daya syaitan. Dan termasuklah tipu daya syaitan, wa min kaidihi lil insan, terhadap manusia. Syaitan itu akan mengajak manusia ke tempat-tempat yang mawarid, ini tempat-tempat yang dinampakkan kepadanya seolah-olah mengandungi manfaat. Yuriduhul mawarid allati yukhayyalu ilaihi anna fiha manfaatah. Syaitan akan mengajak manusia, dia akan menampakkan kepada manusia tempat-tempat yang dia hias, yang dinampakkan seolah-olah mengandungi manfaat, yang ada kebaikan. Syaitan dia tak akan nampakkan benda yang mungkar, benda yang maksiat ni, benda yang syirik, benda yang bid'ah ni, dia tak akan nampakkan buruk. Dia akan hias. Thumma yusdiruhu al-masadir allati fiha aqbuhu. Kemudian syaitan akan dia dah letakkan maksudnya dia akan dia akan kita kata dia akan
dah meletakkan satu perkara yang dia akan berlepas diri lah. Wa yatakhalla anhu wa yuslimuhu wa yaqifu wa yashmatuhu wa yalhaqu bihi. Dia akan dia dah letakkan maknanya perkara yang hakikatnya yang akan membinasakan, maknanya seseorang yang dihiaskan itu, perkara yang dihiaskan itu, kemudian dia akan berlepas diri. Kemudian dia akan bersorak gembira dan akan mentertawakannya. Dia buat nampak bagi cantik, kemudian ni helah dia. Nampak bagi cantik, kemudian bila orang tu dah kena benda tu, orang tu dah terjerumus dalam perkara maksiat ataupun perkara syirik ataupun bid'ah yang dihiaskan oleh syaitan itu, kemudian dia akan berlepas diri. Berdasarkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu Imam akan kata wa yudhiku minhu. Dia akan gelakkan. Faya'muruhu bis-sariqah waz-zina wal-qatl. Lalu dia memerintahkan untuk mencuri, untuk berzina, untuk membunuh. Wa yadulla alaihi wa yufaddihu. Dan dia akan menggalakkan dan menunjukkan kepadanya, dan kemudian dia akan membongkar ataupun dia akan yufaddihu ni, dia akan membuka rahsia, membuka pekung orang yang terjebak dalam kemungkaran yang dihiaskan tadi. So itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan ingatlah ketika syaitan menghiaskan kepada mereka, menampakkan kepada mereka amalan-amalan mereka itu menjadi baik, menghiaskan amalan-amalan mereka, yakni orang musyrikin itu adalah baik daripada pandangan mereka, ketika mereka mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini dan akulah pelindungmu. Ini orang-orang musyrikin. Syaitan kata kat orang musyrikin. Maka tak kala kedua pasukan itu telah saling melihat, saling berhadapan nak bertempur, maka syaitan pun kembalilah balik ke belakang sambil berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai. Nakasa ala aqibai, raja'a. Dia balik, dia patah balik bila dah nak berperang tu. Pada awal sebelum musyrikin berperang dengan orang Islam, maka dia dah janji kat orang musyrikin ni, dia kata, jangan kamu takut, kamu akan menang. Dia bagi janji. Kan? Bila dah bertemu perang tu, bila orang musyrikin dah bertemu dengan musuh mereka orang beriman, kedua-dua kelompok itu dah bertemu nak berperang, nakasa ala aqibai, maka syaitan lari. Wa qala inni bari'um minkum. Kemudian dia berlepas diri, dia kata, aku berlepas diri daripada kamu. Inni ara ma la taraun. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Maknanya dia tengok malaikat. Inni akhafullaha. Dia tengok tentera Allah yang sangat banyak, malaikat-malaikat Allah. Sebab tu dia kata, inni akhafullaha. Aku takut Allah, sesungguhnya aku takut Allah. Wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat keras. Kita kata seksanya. Baik. Ayat ini kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, fa innahu tara'a al-musyrikin 'inda khurujihim ila Badrin fi surati Suraqah ibn Malik wa qala inni jarun lakum min bani Kinanah ay yaqsudu ahlakum wa dhararikum bisu'. Falamma ra'a 'aduwullah junudallah min al-malaikati nazala an-nasri rasulihi farra 'anhum wa aslamahum. Baik. Jadi ayat ni dia cerita tentang ketika kaum musyrikin keluar nak menuju ke pertempuran Badar, perang Badar, kan? Maka iblis ni dia menyerupai seorang lelaki yang dinamakan Suraqah bin Malik. Lalu Suraqah bin Malik ni dialah yang kata dekat orang musyrikin, hari ni akulah orang yang akan melindungi kamu. Akulah yang akan mencegah Bani Kinanah menyakiti isteri-isteri dan anak-anak kamu. Dan juga zararikum, dan juga hamba-hamba saya kamu yang mereka nak menimbulkan keburukan kepada kamu. Akulah inni jarun lakum. Akulah yang akan mempertahankan kamu. Wa inni jarun lakum. Akulah orang yang akan selamatkan kamu. Akulah. Dibagi janji macam-macam. Baik. Kemudian ketika musuh Allah ini, iaitu iblis ini, melihat malaikat-malaikat yang pasukan tentera Allah yang turun untuk menolong Rasulnya ketika perang Badar, maka dia pun melarikan diri dan membiarkan orang-orang musyrikin yang dia dah janji tadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan atau Hasan bin Thabit radhiyallahu an, dallahum bi ghururin thumma aslamahum innal khabitha liman walahu gharrar. Maknanya iblis memujuk
dengan tipu daya lalu membiarkan mereka. Dallahum bighururin thumma aslamahum. Dia yang janji macam-macam, janji dengan tipu daya dia tadi, dengan macam-macam janji yang hanyalah tipu daya, thumma aslamahum. Kemudian dia tinggalkan mereka. Innal khabitha liman walahu gharraru. Sesungguhnya orang yang buruk, orang yang khabith, orang yang busuk, orang yang buruk, iaitulah orang yang liman walahu gharraru, orang yang menjadikan penipu, ataupun orang yang menipu itu, orang yang menjadikan tipu dayanya sebagai pemimpinnya, orang yang meminta tolong kepada orang yang suka penipu, orang yang menipu, orang yang melakukan tipu daya. Gharraru. Yang ni kita kata macam itulah kan, orang jahat ni macam tu. Iblis ni macam itulah. Dia janji bila dah macam orang jahat lah, macam orang jahat. Jadi kamu kalau buat jahat dengan aku ni, aku jamin lah kamu takkan ditangkap. Tapi bila dia kena tangkap, dia lari. Bila kawan tu kena tangkap, dia lari. Dia tinggalkan kawan dia. Sebab apa? Sebab bohong sahaja. Macam itulah perumpamaan iblis, perumpamaan syaitan. Baik. Wa kadzalika fa'ala birrahib alladhi قتل المرأة وولدها وأمره بالزنا بها ثم يقتلها ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم ثم أمره بالسجود له فلما فعل فر عنه وتركه. Baik. Demikianlah juga yang dilakukan syaitan terhadap rahib. Rahib pendeta yang membunuh yang pada zaman Bani Israel, yang dia membunuh seorang wanita dan anaknya. Syaitan yang menyuruhnya untuk berzina, kemudian membunuh wanita itu. Lalu syaitan mengungkapkan kejadian itu kepada keluarga si wanita tadi. Syaitan khianat dia pula. Kemudian menyuruhnya untuk bersujud kepadanya, kan? Yang kisah yang mula tu minum arak dulu. Syaitan suruh minum arak dulu, tak suruh bunuh lagi, suruh minum arak dulu. Lepas minum arak tu barulah dia terjebak dalam zina. Lepas zina, syaitan suruh bunuh. Macam itulah kita kata dia berangkai. Sebab itu kita kata dosa dan maksiat ni dia berangkai. Sebab itu kenapa kita tak boleh remehkan walaupun sebesar mana dosa dan maksiat. Kerana kita bimbang benda tu akan menatijahkan kepada perkara yang lebih dahsyat sekali, iaitulah kekufuran. Tengok kisah berkenaan dengan lelaki yang rahib pendeta yang telah ditipu oleh syaitan tadi, yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ni. Dia mula-mula suruh minum arak dulu, kemudian akhir sekali membawa kepada kekufuran, sehingga dia sujud kepada iblis. Wal'iyadhu billah. Wa fihi anzalallahu subhanahu. Baik, dan berkenaan dengan peristiwa inilah Allah menjelaskan, ataupun Allah menjelaskan berkenaan ayat berikut, iaitulah kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Baik, sama macam ayat Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hashr ayat 16 ini, iaitulah apa? Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Ketika manusia itu telah kafir, maka dia mengatakan, syaitan pun mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi iblis dia suruh dulu buat, tapi dia sebenarnya hanya menjanjikan tipu daya. Dia suruh buat maksiat, dia kata tak apa, orang tak tahu. Tapi bila dah maksiat itu telah terbuka dan telah kita kata dah diketahui oleh orang, maka dia berlepas diri. Dia berlepas diri. Itulah kesyirikan dan sebagainya, kan? Baik. وهذا السياق لا يختص بالذي ذكر عنه هذه القصة بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار ويقول لهم إني كفرت بما أشركتمون من قبل فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. Baik. Ayat ini tak bermaksud menunjukkan pengkhususan kepada peristiwa yang menjadi sebab turunnya. Macam kaedah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sebab. Maksudnya ayat ni dia tak khusus pada cerita pasal peristiwa tadi yang kita katakan rahib pendeta yang Bani Israel, ataupun macam kisah dalam surah Al-Anfal tadi, tak khusus pada itu saja. Bahkan dia umum.
Berkenaan dengan apa? Siapa sahaja yang mematuhi syaitan, yang mentaati syaitan. Ketika syaitan memerintahkan untuk kafir, dia ikut. Dengan janji-janji syaitan, yang syaitan akan menolongnya, akan memenuhi hajatnya. Tapi pada hakikatnya syaitan nanti di neraka, dalam neraka nanti akan berlepas diri daripada para pengikutnya. Sebab itu Allah Ta'ala rakamkan perkataan syaitan, perkataan iblis dalam neraka nanti, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku ingkar, aku tak setuju. Aku kafartu bima asyraktumuni. Maknanya aku berlepas diri lah. Maksud kafartu di sini atabarra'u. Aku berlepas diri. Aku tak membenarkan perbuatan kamu yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sejak dulu lagi aku pun tak setuju, tapi aku suruh kerana semata-mata tipu daya. Kerana aku tahu benda itu adalah kekufuran, itu adalah perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Tetapi dia hanya menunjukkan mereka kepada tempat yang paling buruk sekali, kemudian dia berlepas diri daripada mereka. Walhal dia juga akan masuk tempat tu. Baik. Jadi kita kiaskan dengan semua orang jahat lah. Semua orang jahat, tak kira lah dia syirik ke, dia buat bid'ah ke, dia buat maksiat ke. Cuma ada perbezaan lah dari sudut, kita kata antara pelaku-pelaku dosa maksiat dan sebagainya ada perbezaan. Tetapi nak bagi tahu orang yang suruh orang buat jahat, orang yang suruh orang buat jahat ni, dia selalu dia akan janjikan macam-macam. Kalau kau ambil rasuah ni, kau akan berjaya, kau akan kaya, kau akan bla 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 bla. Kemudian kena tangkap dengan dia sekali masuk, ataupun dia lari, dia berlepas diri. Baru dia tahu. Kan? Syek-syek nak suruh orang ambil rasuah. Ni kita tengok berita baru-baru ni sangat membimbangkan rasuah di negara kita. Dan kita tengok tu, kita pun geleng kepala. Dan daripada yalah, kita kata benda ni dah jadi barah dalam masyarakat. Sebab itu dia macam itulah, kita tahu orang yang janjikan dengan rasuah, dengan penipuan, penyelewengan, dia janjikan dengan duit-duit apa semua, dengan macam-macam, tetapi akhir sekali bila dah kena tangkap habis dia berlepas diri. Begitulah juga orang yang menjanjikan dengan janji-janji yang palsu dalam melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang melanggar perintah Allah dan Rasul. Baik, dia akan berlepas diri, syaitan akan berlepas diri nanti. Baik. Wa takallama an-nas fi qawli aduwillah inni akhafullah. Kemudian ulama-ulama tafsir memberikan pandangan dan juga pendapat mereka berkenaan dengan ucapan musuh Allah, iaitulah inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Ni kena faham lah. Sebab tu kena baca kitab tafsir, kena baca faham Quran ni, kena baca kitab tafsir, kena tengok tafsir salaf, kena tengok tafsir ulama salaf. Ini baru-baru ni dia pasal dia tak baca tafsir, dia tak faham tafsir Quran, dia tak faham macam mana sahabat Nabi tafsir, macam mana tabi'in tafsir. Last sekali bila orang kata iblis pun beriman, dia dah gelabah. Bila orang kata iblis pun beriman dengan rububiyah Allah, dia dah gelabah pasal dia tak faham. Dia berhenti dekat tu, dia dah pedih. Kau kata iblis ni beriman, sesat, padahal kau yang tak faham apa maksud iman. Itu yang jadi dimenafikan dia orang yang baru-baru ni, bila dia buat pasal program diskusi, kononnya nak mengkritik silibus di Universiti Islam Madinah. Antara syubhat yang dikemukakan, dia kata golongan-golongan yang depa panggil Wahabi ni, dia berkata ni, tengok ni, depa kata iblis pun beriman, Abu Jahal pun beriman. Ni jahil, kau yang tak baca dalam Quran, kau yang tak baca tafsir. Kemudian kau nak kata orang sesat. Sabarlah dulu. Baca dulu, bagi habis, mengaji dulu, rujuk dulu, buka dulu kitab tafsir, relax dulu, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Kat ni tergesa-gesa. Orang tak cakap habis lagi, dia dah buat keputusan. Orang baru cakap satu kenyataan, dia dah cut, kemudian dia hukum. Itu ibarat dia. Macam ni. Ana kata, okey, ini perkataan musuh Allah, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takutkan Allah. Ini perkataan siapa? Musuh Allah, iblis. Okey, stop. Orang pun cut lah video Ana kat sini. Tengok ni. Ustaz ni telah mengatakan iblis takut Allah. Tengok dia sesat. Inilah Wahabi. Sabar. Tak habis lagi. Macam itulah perumpamaan dia. Perumpamaannya orang yang tergesa-gesa ni memang macam tu. Dia akan cut orang punya perkataan, dia tak faham konteks orang, kemudian dia buat
kesimpulan sendiri. Jangan jadi orang macam ni. Memang orang, kita kata memang rugilah jadi orang macam ni. Memang kita kata kasihan. Kita kata sangat jauh daripada kebenaran. Baik, sebab itu kita nak baca ni. Kita nak baca pendapat ulama salaf tentang perkataan iblis, musuh Allah, inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut Allah. Baik. Yang pertama, waqala Qatadah, faqala Qatadah wa Ibnu Ishaq, sadaqa aduwullah fi qawlihi inni ara ma la tarawun. Wa kadzaba fi qawlihi inni akhafullaha. Wallahu ma bihi makhafatullah. Wallahi ma bihi makhafatullah. Walakin alima annahu la quwwata wa lahu wala manfa'ah wala mana'ah fa'awradahum wa aslamahum wa kadzalika 'adatu aduwillah biman ata'ahu. Baik. Makna dalam ayat surah Al-Hasyr ayat 16, inni akhafullah, yang dikatakan dia adalah ungkapan musuh Allah, yang iblis, perkataan musuh Allah, iblis. Kata Qatadah, musuh Allah ini berkata benar dalam perkataannya inni ara ma la tara. Inni ara ma la tara. Baik, perkataan yang pertama sebelum dia kata inni akhafullah tu, dia kata inni ara ma la tara. Dia kata kat orang kafir bila dia nak lari daripada tentera Islam dan malaikat yang turun dalam perang Badar. Jadi dia kata sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tak lihat. Ini malaikat-malaikat Allah yang turun di peperangan Badar, dalam peperangan Badar. Yang tu betul. Yang tu betul. Kata Qatadah, yang tu betul. Sebab dia memang nampak. Dia memang nampak malaikat turun daripada langit, turun untuk membantu Nabi. Turun untuk membantu tentera-tentera Islam dalam peperangan Badar. Sebab itu dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, sahabat tak nampak. Tapi ada satu riwayat, sahabat tu dia nampak ada kepala tentera musyrikin ni kena pancung dan tak ada, dia tak nampak siapa yang pancung. Tiba-tiba pancung, kepala tu kena pancung sendiri. Itu menunjukkan sahabat Nabi tak nampak malaikat yang turun. Tapi iblis dia nampak. Sebab tu dia lari. Sebab tu dia lari. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dia naqasa ala aqibai. Dia lari. Raja'a. Lari. Kentut-kentut. Lari takut. Nak bagi tahu sampai tahap tu. Mana datang terkentut-kentut tu Ustaz? Dalam riwayat berkenaan dengan azan. Kan? Berkenaan dengan iblis ketika mendengar azan, dia terkentut-kentut. Itu ada riwayat. So maksudnya iblis pun kentut. Syaitan ni dia kentut juga, lari. Lari takut tu dia akan takut sangat-sangat. So dia tak kuat pun, kenapa nak takut? Syaitan. Sebab dia memang tak kuat pun. Dia lemah. Cuma dia pandai menipu. Dia pandai mengambil kesempatan. Itu saja. Dia pandai membuat tipu daya. Itu saja yang dia pandai. Tapi sebenarnya dia tak kuat. Berdalilnya dia lari. Dia tengok malaikat lari. Menunjukkan kepada kita malaikat lebih kuat berbanding iblis, berbanding syaitan. Sebab tu dia kata inni ara ma la tara. Aku lihat apa yang kamu tak lihat. Dia kata kat orang musyrikin. Lari, dia lari. Yang tu betul kata Qatadah. Sadaqa aduwullah fi qawli hadha. Baik. Walakin wa kadzaba fi qawlihi, tetapi dia berdusta dalam perkataannya inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut ke Allah. Wallahi, kata Qatadah dan Ibnu Ishaq, demi Allah, iblis ni tak pernah ma bihi makhafatullah. Dia tak ada pun rasa takut kepada Allah. Walakin alima annahu la quwwata lahu wala ma. Kalau dia makna di sini dia takut Allah. Dia takut. Tapi dia takut dia tu tak membawa dia kepada ketaatan. Itu maksud dia. Kalau dia takut makhaf, maksudnya membawa dia takut betul-betul, sudah tentulah dia akan sujud kepada Adam sebagaimana yang Allah perintah. Walakin alima annahu la quwwata lahu wala mana'ah. Tetapi waktu dia tengok malaikat dah turun tu, dia tahu dia tak ada kekuatan dan tidak ada yang boleh menghalang. Dia tak boleh menghalang dah apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan, dan apa yang Allah turunkan berupa pertolongan daripada malaikat-malaikat. Fa'awradahum wa aslamahum. Sebab itulah dia tinggalkan saja tentera-tentera musyrikin. Janji-janji dia tadi semua palsu belaka. Kata dia nak tolong lah, kata dia nak lindungi mereka lah, apa semua penipu, semua tak ada. Wa kadzalika adatu aduwullah biman ata'ahu. Demikianlah adat kebiasaan musuh Allah itu terhadap orang yang mentaatinya, orang yang ikutnya. Demikianlah kita kata dia tipu. Bila dia dah kantoi, maka dia berlepas diri dan lari daripada medan peperangan. Macam itulah orang-orang jahat kan. Kalau dia dah janji, kau jangan risaulah, kalau kau ambil ini rasuah ni, kau akan kaya gini bla bla bla, kena tangkap habis dia lari. Macam itulah.
Kan? Dia macam tu. Perumpamaan dia macam tu. Kan? Macam itulah apa dia, iblis. Dia tak pernah apa kita kata memenuhi janjinya. Semuanya tipu daya belaka. Baik. Kemudian sebahagian lagi para ulama mufassirin mengatakan waqalat ta'ifatun minal mufassirin innama khafa batshatullah bihi fid dunya kama yakhaful kafiru wal fajiru an yuqtal aw yu'khadhu bi jurmihi la annahu khafa iqabahu fil akhirah. Dia satu lagi perkataan ataupun pendapat ulama tafsir mereka katakan dia betul-betul takut Allah. Dia takut azab, dia takut apa? Hukuman Allah di dunia. Dia takut kena pukul dengan malaikat. Betul. Dia takut, memang dia takut. Dia takut dengan pukulan malaikat. Dia takut dengan pedang-pedang yang malaikat tu. Dia takut. Sebab tu dia lari. Sebagaimana orang kafir dan orang jahat takut dibunuh dan takut ditangkap disebabkan jenayah mereka. Sebagaimana orang musyrikin, orang kafir pun takut kalau berperang. Macam itulah juga iblis. Macam itulah juga syaitan. Dia takut dengan malaikat. Dia takut kena pukul dengan malaikat. Lepas tu dia lari. La annahu khafa iqabahu fil akhirah. Bukan kerana dia takutkan hukuman Allah di akhirat. Itu maksud dia. Sebab dia waktu tu dia takut tu, waktu dia tengok dah ada tentera yang ramai. Sebab tu dia takut. Wa hadha asah wa hadha al-khawf la yastalzimu imanan wala najatan. Dan inilah yang paling sahih. Tafsir ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim, dan ketakutan ini tidak melazimkan iman dan tidak juga melazimkan keselamatan. Takut ini hanyalah takut tabi'i. Maksudnya, kalau orang tanya kita, takut iblis kat sini, takut apa? Takut tabi'i. Takut yang kita katakan dia makhluk. Dia takut. Dia takut apa? Macam orang kita takut juga. Macam manusia takut. Macam itulah juga dia takut juga. Jadi dia tak ada kuat. Dia tak kuat pun sebenarnya. Baik, dia bukanlah kita macam orang duk gambarkan dia ada power apa semua, bohong je semua. Dia tak kuat pun. Dia tak kuat pun. Buktinya ini kan, lari. Lari daripada malaikat. Dan ketakutan ini tak melazimkan iman. Tak melazimkan iman dan tidak melazimkan keselamatan. Itu kita kena faham. Samalah macam iman Abu Jahal, iman apa dia kita kata orang musyrikin terhadap rububiyah Allah tak melazimkan tauhid mereka dalam ibadat. Tak melazimkan iman yang hakiki dan tidak melazimkan keselamatan. Sama. Jadi kenapa nak tak faham kat situ? Duk kata kita cakap benda yang tak betul, mereka yang tak faham. Ini macam itulah, sama juga. Baik. Ada soalan? Jadi saya rasa kita cukup setakat ini. Jadi insyaAllah pada kelas akan datang kita akan sambung pada membahaskan berkenaan dengan ayat ini lagi. Kita akan sambung pada perkataan Al-Kalbi. Al-Kalbi insyaAllah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Baik. Kalau ada soalan. Bagaimana harus kita respon bila orang kata tak tutup aurat tapi hati baik? Baik. Syubhat yang perkataan yang mengatakan tidak buat amalan tetapi hati baik berpunca daripada ketidakfahaman tentang konsep iman. Itu paling pertama sekali yang kita kena fahamkan masyarakat. Puncanya adalah kerana tidak memahami iman itu ada 3 komponen yang penting. Ataupun sebahagian ulama salah bahagikan pada 2. Al-qaul wal-amal. Perkataan dan perbuatan. Ataupun di-elaboratekan lagi dengan mudah. Al-qaulu al-i'tiqadu bil-jinan wal-qaulu bil-lisan wal-amalu bil-arkan. Iaitulah keyakinan dalam hati, pengucapan dengan lisan dan juga pengamalan dengan anggota badan. Iman. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Iman itu bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kita melakukan maksiat kepada Allah. Baik. Puncanya kerana memisahkan antara komponen iman tadi. Maknanya punca utamanya apabila yang beranggapan bahawasanya amalan itu tidak ada kena-mengena dengan hati. Tidak ada kena-mengena antara amalan dengan keyakinan ataupun amalan dengan perbuatan hati ataupun keyakinan hati. Itu punca dia. Kerana orang yang contohnya bagi contoh ni tak tutup aurat tapi hati baik, dia tak nampak bahawasanya
connection ataupun hubungan antara hati dengan amalan. Dia tak nampak. Sedangkan dalam Islam, iman itu amalan perbuatan kita berkait dengan hati kita. Maknanya dia bukan kita kata amalan itu yang asal ataupun hati yang asal, tak. Hati yang asal, dan daripada hati yang baik itulah yang akan menerbitkan amalan yang baik. Kerana hati Nabi SAW sifatkan sebagai raja. Nabi SAW sebut ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb. Sebab itu Nabi kata, maka ketahuilah di dalam jasad kamu ini adanya seketul daging, seketul darah, seketul daging. Kalau seketul daging itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan. So, Nabi kata, idza salahat salahal jasadu kulluh, akan baiklah seluruh anggota badan. Dan wa idza fasadat, kalau hati itu rosak, maka akan rosaklah juga seluruh anggota badan. Apa maksud rosak seluruh anggota badan? Maknanya rosak amalan. Maknanya Nabi SAW bagi tahu dekat kita, hati itu dia adalah diibaratkan seperti raja. Dia adalah asal bagi segala pelakuan kita, amalan kita. Sebab itu bila orang kata saya tak tutup aurat tapi hati saya baik, salah. Sebab perbuatan dia membuka aurat itu menunjukkan hati dia ada problem. Itu asalnya yang Nabi ajar kita. Sebab itu Nabi kata, hati kalau baik akan baik seluruh anggota badan. Maknanya baik seluruh anggota badan, maknanya amalan dia akan baik. Hati kalau rosak, maka akan buruk dan rosak jugalah amalan zahirnya. Maksudnya anggota badan, maksudnya amalan zahir. Bila Nabi kata jasadu kullu, maksudnya amalan zahir. Nampak? Sebab itulah kita kena faham kaitan antara hati dan amalan. Maknanya hati itu dia menentukan amalan kita. Dan dia saling melazimi. Dia saling melazimi. Orang yang menutup aurat, dia maksudnya dari sudut iman dia, dari sudut pengamalan dia, dari sudut kita kata al-arkan, yakni anggota badan yang dia telah tutup ataupun aurat yang dia tutup tadi, dia telah melaksanakan tuntutan iman, dan iman itu sendiri telah terlaksana pada batang tubuhnya. Maknanya dia ada kaitan dengan hati. So Nabi SAW tak pernah pisahkan antara amalan badan, amalan zahir dan juga hati. Dia ada kaitan. Kemudian, satu lagi, itu satu nak jawab. Maksudnya balik pada hadis berkenaan dengan hati, peranan hati. Kaitan hati dengan amalan. So kita tak boleh kata, saya hati saya tak tutup aurat, hati saya baik. Tak. Perkataan kamu itu sendiri pun dah rosak dah. Perkataan dia sendiri itu dah menunjukkan hati dia tak betul kat situ. Hati dia tak baik kat situ. Sebab bercanggah dengan syarak. Nampak? Baik. Kemudian, yang kedua, hadis berkenaan dengan mahallun nazarillah ilal ibad. Tempat penglihatan Allah. Allah melihat kat mana? Allah melihat kat mana kita ni? Allah menghukum dan Allah menimbang ataupun Allah menjadikan deraja hukuman, pahala yang nak diberikan dan juga dosa yang nak dia letakkan pada para hamba-Nya pada apa? Apa asasnya? Balik pada hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras kamu. Ila suwarikum. Allah tak tengok pada rupa paras kamu. Allah tak kata tak tengok pada pakaian kamu yang tutup aurat. Tak, Allah tak kata rupa paras kamu. Allah tak tengok pada rupa paras. Wala ila amwalikum. Allah Ta'ala juga tidak melihat pada harta benda kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kamu dan amalan kamu. So kat sini hadis ni penting.
So kita nak jawab macam mana kat orang ni? Kita kata Allah Ta'ala dia tak tengok semata-mata pada hati, dia tengok juga pada amalan. Amalan, antara amalan menutup aurat. Menutup aurat tu amalan yang dia perintahkan supaya kita menutup aurat, supaya kita amalkan dengan menutup aurat. Itu amalan. Jadi Allah Ta'ala dia tak tengok hati semata-mata. Sebab itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ni, pada perkataan Nabi ila a'malikum ini penting kita isbatkan perkataan ini. Kenapa? Dia membantah golongan Murji'ah. Sebab golongan Murji'ah tadi dia keluarkan amalan. Di point dia di sini, orang yang kata tak tutup aurat tapi hati baik ni, dia telah mengeluarkan amalan daripada penamaan iman. Dia telah mengeluarkan amalan daripada iman. Nampak? Dia dah memisahkan amalan dengan hati. Sedangkan saling berkait. Saling berkait. Nabi umpamakan kalau baik hati, amalan pun akan baik. Ini masalah dia. Kerana dia tak faham tentang konsep iman dan dia telah mengeluarkan amalan daripada penamaan iman. Itu je respon. Cara nak jawab itu je. Sebab Allah Ta'ala nak tengok kita punya, bukan tengok hati saja. Allah Ta'ala tak tengok hati saja. Allah Ta'ala tengok amalan. Hati-hati kamu dan amalan kamu. Itu dalam hadis Sahih Muslim. Maknanya kita kata tak boleh kita katakan saya buatlah macam mana pun hati saya baik. Tak boleh. Dalam dia tak dianggap sebagai hujah yang dibenarkan dalam syariat. Dia bukan reason yang diterima. Dia tak diterima dalam syariat. Tu memang awal-awal lagi dah fail. Dia tak faham konsep iman. So kalau dia cakap macam tu menunjukkan dia tak faham konsep iman. So dia kena masuk kelas balik belajar iman. Belajar iman. Berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan Quran dan sunnah. Baik, itu je cara nak respon dia. Tu. Macam mana dia nak elaborate, nak bagi faham pada orang tu, dia terpulang pada dia. Tapi itu kita kena bagi faham macam itulah konsep dia. Baik. Wa ahsanallahu ilaikum. Apa pendapat tentang amalan bertafakur? Ya, tafakur termasuk amalan bertafakur. Tafakur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Termasuk daripada wasilah untuk menambahkan iman, tafakur. Kita tafakur, maksudnya tafakur di sini adalah kita memikirkan ayat-ayat Allah, kita memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, sama ada tanda-tanda yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam syariatnya, ataupun tanda-tanda yang berbentuk kauni seperti alam yang Allah Ta'ala ciptakan. Tafakur adalah amalan yang kita kata amalan yang diperintahkan oleh syarak untuk kita bertafakur, untuk kita memikirkan tentang kejadian alam, memikirkan tentang penciptaan makhluk-makhluk Allah untuk kita menambahkan keimanan dia. Tetapi kalau bertafakur ini dengan cara yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW, contohnya bertafakur di hadapan patung ke atau di hadapan tugu peringatan ke, itu tidak disyariatkan. Balik pada cara bertafakur lah. Tafakur itu sendiri ada dalam Quran, suruh kita berfikir, suruh kita memikirkan tentang alam, suruh memikirkan tentang wa fi anfusikum afala tubsirun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka orang-orang beriman ni, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka kaji tentang bulan dan bintang untuk menambahkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah adalah pencipta mereka yang memberi rezeki kepada mereka, yang patut mereka mentauhidkannya, mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Itu kita tak nafikan. Tetapi kalau tafakur dalam bentuk yang dibuat-buat, yang tak ada petunjuknya dalam syariat, seperti tafakur di hadapan tugu ke, tafakur itu tak disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan tu terlampau umum. Baik. Bagaimana kita boleh tahu kalau Allah terima amalan kita? Baik. Macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala terima amalan kita? Sebahagian ulama sebutkan dengan kita diberikan petunjuk untuk meneruskan amalan itu, ataupun kita akan diberikan petunjuk untuk meneruskan dengan amalan soleh yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita apa dia? Allah Ta'ala sebut apa? Bila kamu dah selesai, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian apabila kamu selesai mengerjakan amalan soleh, faragta min amali soleh
fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan amalan soleh yang lain. Sebab tu kata para ulama salaf, lepas kamu solat, berdoa. Sebab tu kata bahagian ulama salaf, mereka tafsirkan, lepas kamu solat berdoa, maknanya sebelum kamu bagi salam, kamu berdoa ketika tahiyat akhir. Sebab tu ada khilaf kat situ kan. Ada ulama kata lepas salam tu doa. Tapi yang sahihnya sebelum kita bagi salam tu doa. Maknanya lepas kamu dah selesai buat amalan solat, maka kamu buat amalan solat yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sahajalah hendaklah kamu memohon apa yang kamu hajat, apa yang kamu berhajatkan. Maknanya di sini antara yang disebutkan oleh para ulama, ciri-ciri ataupun tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah adalah kita diberikan petunjuk untuk melakukan amalan yang sama setelah itu ataupun amalan yang lain. Contohlah, kita kata contoh. Kita maknanya bila orang yang buat satu amalan, kita katakan contohnya, maknanya kita baru lepas Raya Aidil Adha itu contohnya, kita dah ada yang buat korban. Haji tak ramai boleh pergi kan, orang yang ada kat Saudi saja buat haji. Ramai yang buat korban, ada yang buat korban, ada yang tak sempat nak buat korban, ada yang tak mampu nak buat korban, tapi ada yang berzikir, ada yang bertakbir, ada yang puasa hari Arafah dan macam-macam amalan yang disyariatkan. Dia berterusan setelah itu, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia untuk buat lagi amalan-amalan yang lebih kurang sama ataupun amalan-amalan yang lain, amalan-amalan yang soleh. Itu maksud menunjukkan tanda amalan kita diterima. Sebab tu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bila dia doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian lepas tu wa idh yarfa'u Ibrahim wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. So ayat tu kalau kita tengok, lepas pada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah, mereka berdoa, minta Allah terima. Kemudian lepas tu mereka minta lagi doa supaya Allah bagi mereka jadi Islam, menyerah diri kepadanya. Kemudian minta lagi doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka ibadat, manasik. Nabi Ibrahim minta wa arina manasikana. Kemudian minta lagi taubat, wa tub alaina, minta taubat. Nampak tak? Dia berterusan, amalan tu dia berterusan. Maksudnya lepas kita doa, kita tak akan berhenti doa, kita akan terus berdoa. Maknanya itu tanda amalan kita diterima. Bila kita berdoa, lepas tu kita doa lagi. Maknanya lepas tu kita buat amalan yang lebih kurang ataupun amalan yang lain. Berdoa. Contoh yang lain macam puasa, lepas dia berhenti, lepas kata dia puasa Arafah kan, lepas tu dia sambung dengan puasa-puasa sunat yang lain. Sebab tu kalau kita tengok kan, puasa, setiap amalan ibadat kita ni dia tak akan terhenti. Contoh macam lepas pada kita puasa Ramadan, dia tak berhenti kita berhenti hari raya puasa juga, kita berhenti untuk makan dan minum raya. Esok maksudnya 2 Syawal dah boleh puasa 6. Nampak? Makna itulah kalau orang yang buat puasa 6 dan sebagainya, itu antara tanda-tanda amalan dia tadi diterima. Itu secara umumnya. Nampak? Maknanya sama juga macam amalan-amalan lain. Amalan-amalan lain, solat misalnya. Itu maksudnya dia buat lagi dengan amalan ataupun amalan yang solat yang lain. Misalnya dibuat dia menuntut ilmu, kemudian dia terus menuntut ilmu. Sama juga. Dia amal ma'ruf nahi munkar dan dia terus dia buat juga amal ma'ruf nahi munkar, ataupun dia buat amalan yang lain, tak kiralah amalan apa yang penting yang diperintahkan oleh syarak. Itulah tanda amalan dia diterima bila dia berterusan dalam amalan tersebut, berterusan dalam amalan, ataupun amalan soleh yang lain. Tak kiralah, tak semestinya amalan yang khusus tadi, tak semestinya amalan yang tu saja yang dia kena buat. Maksudnya berdoa dan sebagainya, berzikir dan sebagainya diteruskan. Itu maksud dia. Itu antara tanda kita nak tahu amalan kita diterima. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kenapa ramai orang takut dengan fahaman ajaran yang dikatakan Wahabi, termasuk ustaz awam dan orang awam, di mana silapnya? Baik, manusia ni, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, an-nasu aduun lima jahila bih. Manusia ni dia akan menjadi musuh pada benda yang dijahil. Itu dia jawapan dia. Manusia ni dia akan bermusuh dengan benda yang dia tak tahu, benda yang dia jahil. Puncanya
Tak kira lah antara ustaz-ustaz sendiri pun yang tak suka, yang takut, kerana mereka tak faham. Kerana mereka tak ada ilmu berkenaan dengan apa yang mereka takut tu. Contohlah, nak bagi contoh yang mudah. Kenapa orang takut hantu? Sebab dia tak tahu hantu. Sebenarnya dia tak tahu hakikat hantu tu pun. Dia hanya dengar orang cakap. Hantu ada macam ni, gini. Hantu ni muka jahat, muka ganas macam ni. Dia dengar orang cakap dia tak tahu pun. Bukan dia pernah tengok apa hantu. Tak ada pun hantu, tapi dia ditakut-takutkan, digembar-gemburkan. Macam tu lah. Perumpamaan ni macam tu je. Sama juga macam Wahabi. Orang takut ni pasal apa? Pasal dia tak tahu. Dia hanya dengar orang cakap Wahabi sesat. Wahabi sesat. Jangan dengar Wahabi ni bahaya. Jangan dengar. Dia dengar orang dengar. Dia dengar orang cakap. Dia sendiri tak tahu. Itu jawapan dia. Kerana tak tahu. Jahil. Bila orang jawab, buktinya bila orang tanya balik, Wahabi tu apa? Aku pun tak tahu. Aku dengar orang kata sesat lah. Aku dengar orang kata tak sesuai dengan ajaran kita ni, ajaran masyarakat setempat. Itu je jawapan dia. Bila orang tanya, dia tak tahu. Dia tak boleh bagi jawapan yang tuntas. Itulah kerana jahil. Jadi apa dia punya solusi? Apa ubat dia? Ubat dia adalah ilmu. Disebarkan ilmu. Dan masyarakat maksudnya kena menuntut ilmu. Dan ahli ilmu kena sebarkan ilmu mereka. Kena teruskan menyebarkan ilmu. Jangan kita putus asa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan petunjuk kepada sesiapa yang wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambahkan petunjuk kepada orang yang nak cari petunjuk. Orang yang nak cari kebenaran dia akan dapat. Tapi orang yang dia nak selesa dengan jahil, dengan kejahilan, dia nak selesa dengan tak payahlah nak kaji, tak payahlah nak dengar, tak payahlah, kita ikut je lah. Orang kata sesat, orang kata tak sesuai, orang kata gini, ikut je lah, buat apa kita nak penat. Orang macam ni kita kata dia takkan dapat petunjuk. Dia akan terus tenggelam dalam kesesatan, tenggelam di dalam ketaksuban, fanatik dan sebagainya. Wallahul musta'an. Itu je. Baik. Waalaikumsalam. Adakah SIM memberi harta bersukan mendapat ganjaran pahala? Ya, dapat. Maknanya dapat secara umum. Dapat. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Wah. Nama pun nama vaksin ni, AstraZeneca. Betul ke nama ni? Nama vaksin lah sekarang ni. Baik, salam. Bagaimana hendak membantah syubhat orang yang menafi Allah di atas langit dengan berkata di mana Allah sebelum dia mencipta langit atau Allah wujud tak bertempat. Baik. Apa kita katakan nak membantah syubhat berkenaan dengan orang yang menafikan sifat Allah di atas langit ni, dia ada jawapan secara ijmal dan jawapan secara tafsir. Tapi kita tak boleh nak tafsir lah kerana masa kita tak mengizinkan. Baik, dia sebenarnya ulama-ulama dah jawab dah. Ulama-ulama dah jawab dengan jawapan secara umum dan jawapan secara panjang lebar. Dan banyak sisi kita boleh jawab sebenarnya. Sama ada dengan fitrah, dengan akal, dengan dalil syarak. Dalil Quran ataupun sunnah. Mana satu nak pilih? Maksudnya sebenarnya jawapan ni banyak. Jawapan ni panjang. Panjang ada, ringkas dan panjang. Cuma kita nak faham apa sebab mereka menolak. Sebab mereka menolak tu kenapa? Banyak sebab. Syubhat dan sebab ketidakfahaman. Baik. Jadi dia punya jawapan dia mudah je sini. Baik. Kita macam ni lah. Kita kena faham kaedah yang dibuat oleh ulama. Antaranya apa yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kitab-kitab beliau berkenaan dengan kaedah al-qawlu fi dzat kal-qawlu fi sifat. Perkataan kita tentang zat Allah sama seperti perkataan kita tentang sifat Allah. Ini kaedah yang ma'ruf juga di sisi ulama salaf. Maknanya bila kita kata Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas langit, demikianlah juga kita katakan sifat-sifatnya juga merujuk kepada zat yang berada di langit. Baik. Sebab itulah kalau orang tanya kita di mana Allah sebelum dia mencipta langit atau Allah wujud tak bertempat, dia kata
Jawapan tu sendiri. Baik, soalan yang pertama, soalan kata di mana Allah sebelum dia ciptakan apa dia? Langit. Yang pertama kita tak perlu, yang pertama kita nak jawab secara ringkasnya, kita kata Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tak berhak untuk kita tanya apa yang dibuat. Tetapi mereka lah yang akan ditanyakan. La yus'alu amma yaf'al. Siapa kita nak tanya Allah SWT buat apa? La yus'alu amma yaf'al. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia tak boleh ditanya tentang apa yang dilakukan. Sedangkan mereka lah yang akan ditanya kelak tentang keimanan mereka kepada Allah. Itu jawapan yang ringkas. Maksudnya kita tak berhak tanya apa Allah buat. Betul tak? Baik, itu jawapan pertama. Jawapan yang kedua, jawapan pertama tu umum lah dalam surah, dalam apa dia, kita kata jadi kaedah lah Al-Anbiya, dalam surah Al-Anbiya ayat 23. So kita tak boleh tanya apa yang Allah buat. Kaifa, bagaimana? Sebab itu dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kita isbatkan sifat tanpa takyif, tanpa kita tanya bagaimana. Nampak? Tetapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab soalan yang kita kata di mana Allah sebelum dia mencipta langit itu pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Imran bin Husain. Imran bin Al-Husain, dia tanya tentang di mana Allah, sahabat daripada datang daripada Yaman tanya di mana Allah sebelum dia mencipta aras. Maka kata Nabi SAW, kana fil ama. Allah SWT pada satu berada di apa dia, kita kata apa, awan. Ama ni maksudnya sahab, awan. Macam mana awan kita tak tahu. Bukan awan yang ada sekarang ni, awan macam mana kita tak tahu, Allah Ta'ala. Itu dalam hadis sahih. Itu boleh ada jawapan, nampak? Ada jawapan daripada hadis. Kemudian macam mana makhluk ke apa benda ke kita, sesuatu tu makhluk, tapi macam mana Allah Ta'ala, wallahu ta'ala alam. Itu tak kita serahkan. Kaifiatnya kita tak boleh tanya. Sebab kaifiat dia daripada sudut majhulun lana. Kaifiat dia kita jahil, kita tak boleh capai kaifiat. Hakikat tentang macam mana sifat Allah tu kita tak boleh tahu. Macam mana kita tak tahu tentang zat Allah, macam itulah juga kita tak tahu tentang sifat Allah tu, hakikat dia. Tapi apa kita nak tanya lebih? Nampak? Baik, Allah wujud tak bertempat, ini bukan jawapan yang sejahtera, bukan jawapan yang selamat, bukan jawapan yang benar. Kerana dia bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala sendiri sifatkan dalam Quran tentang dirinya. Aamintum man fis sama' Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ini ayat-ayat yang sangat banyak. Imam Ibn Qayyim senaraikan dalil-dalil yang hampir ribuan di dalam kitabnya Ijtima' Juyush Al-Islamiyah dan juga kitab Al-Ulu oleh Imam Al-Zahabi. Dan banyak lagi kitab-kitab ulama yang senaraikan dalil-dalil dalam Quran dan juga hadis dan juga perkataan sahabat akan isbatnya sifat ketinggian Allah di atas langit. Dan jawapan Allah wujud tak bertempat ni adalah jawapan yang datang daripada kaedah akal yang rosak, kaedah akal yang diambil daripada falsafah Yunani dan Greek. Yang kita nak bincang panjang lah kan. Baik. Jadi Allah wujud tak bertempat. Daripada Allah mawujud bila makan. Kita bantah syubhat ni dengan kita tanya siapa yang cakap macam tu. Dalam Quran Allah kata apa? A antum a'lamu amillah. Adakah kamu lebih tahu berbanding Allah? A antum a'lam amillah. Kamukah yang tahu tentang Allah atau Allah yang lebih tahu? Jawab. Baik, kalau kamu kata Allah wujud bila makan, sila buktikan perkataan Allah yang kata macam tu. Sila buktikan kalamullah, sila buktikan Al-Quran, ayat Quran yang kata Allah mawujud bila makan. Sila bawa. Sabar mereka. Itu jawapan, itu cara dia. Sebab itu ulama salaf dulu, mereka bila tasaddi, bila mereka berdebat munazarah dengan ahli bidah, mereka lazim ilzamkan dengan tiga rukun. Pertama, bawa Quran. Bawa ayat Quran. Yang kedua, bawa hadis. Yang ketiga, bawa perkataan salaf. Bawa perkataan sahabat atau tabi'in.
Siapa yang kata Allah mawjud bila makan? Siapa yang kata Allah wujud tak bertempat? Sila bawa ayat Quran dulu first. Sebab Allah yang paling kenal diri dia. Aantum a'lamu amillah? Kamukah yang lebih kenal Allah atau Allah yang kenal? Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kata apa? Kita menyifatkan Allah sebagaimana yang Allah sifatkan. Yang Allah sifatkan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah. Aku beriman dengan Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Ala muradillah. Amantu billah wa ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah ala muradi rasulillah. Kita beriman dengan Quran dengan kehendak apa yang Allah Ta'ala nak kita faham. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan kita apa yang kita nak. Apa yang kita nak faham. Bukan. Sebab itu kita cabar. Bawa ayat Quran yang kata Allah mawjud bila makan. Bawa satu ayat. Lepas tu kita baca ayat. Antum a'lamu amillah. Kamu kan yang lebih tahu atau Allah. Yang kedua, bawakan hadis Nabi SAW yang sahih ataupun yang hasan. Hatta yang dhaif sekalipun bawa. Sila bawakan. Kalau tak ada yang sahih hasan atau yang ada dhaif, bawakan. Kitab mana? Yang kata Nabi SAW suruh Allah mawjud bila makan. Sila bawakan. Sebab Nabi SAW makhluk yang paling kenal Allah. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, La ana atqakum lillah wa ana akhsyakum lillah. Aku orang yang paling kenal Allah. Aku orang yang ana a'lamakum billah. Inna a'lamakum billahi ana. Orang yang paling mengetahui tentang Allah adalah aku, kata Nabi SAW. Wa ana atqakum lillah. Aku orang yang paling bertakwa di kalangan kamu terhadap Allah. Aku orang yang paling kenal Allah. Baik, Nabi yang pernah yang paling kenal Allah, adakah Nabi yang paling kenal Allah ni kata Allah mawjud bila makan? Sila bawakan. Yang ketiga, bawakan golongan yang mereka dididik oleh Nabi SAW, para sahabat yang kata Allah mawjud bila makan. Sila bawakan. Kalau tak ada, habis. Apa dia kita kata? Kalau tak ada, habis. Fabuhital ladzi kafar. Maka terbungkamlah orang-orang yang tidak mahu beriman, yang tak mahu, yang menafikan sifat-sifat Allah, yang tak mahu menundukkan nafsu mereka, menundukkan hawa mereka kepada apa yang Allah Ta'ala khabarkan dalam Quran dan Sunnah. Itu jawapan yang ringkas. Jawapan ringkas. Baik. Wallahu Ta'ala a'lam. Nak jawapan lebih detail, maka rujuklah pada kelas-kelas akidah yang telah dibentangkan oleh para asatizah yang mengajar dalam akidah ahli sunnati wal jamaah dalam kelas-kelas mereka. Sangat banyaklah kalau kita tengok penjelasan-penjelasan mereka. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik. Baik, Alhamdulillah. Baik, barakallahu fikum. Jadi, saya rasa kita dah habis waktu, dah lama habis waktu dan tak ada soalan. Alhamdulillah. Baik, jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan. InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan sambung perkataan Al-Kalbi dalam isu berkenaan dengan pentafsiran perkataan Iblis tadi atau perkataan musuh Allah tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati apa yang kita sampaikan, memberi manfaat atas apa yang kita bincangkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.